Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Wajah Ustaz tak kelihatan. Jap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Suara okey Ustaz? Suara saya okey tak? Suara okey? Suara abang okey? Suara saya okey? Suara Ustaz macam jauh. Saya Ataupun punya- saya punya Jap. Habis bateri ke pun? TikTok makan kuat bateri. Tengok macam Okey lah tu kan Ustaz. Kalau saya cakap macam ni okey? Kalau saya Okey cakap boleh. Clear. Ya, boleh. Boleh Ustaz. Okey. Kita try sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Kesekian kalinya kita Ustaz. Hari ni saya di Penang, Ustaz di Mesir. Oh, di Penang. Ke Penang biasa lah Ustaz. Ke sini je lah. Tengok. Ustaz, sebelum kita mula tajuk kita Ustaz, Ustaz cerita sikit Hai Mesir ni, baru-baru ni pun Ustaz pergi ziarah peninggalan Nabi kita. Cerita sikit Ustaz macam mana keadaan sana Ustaz? Macam mana ziarah sana? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih Abang Sih. Ya Ustaz. Dekat Mesir ni yang pertama sekali sekarang ni ke arah musim sejuk lah. Ya Ustaz. Ni dia duduk dalam bilik ni tak payah pasang kipas, tak payah pasang apa, kena pakai baju Kan dah sejuk dah. Okey. Kemudian yang keduanya dekat sini ni sebab dia yang pertamanya apa yang kita boleh explore kalau di Mesir ni of course lah dia bandar purba. Masih Bandar Purba. bandar purba, bandar lama, bandar yang beribu-ribu tahun. Ya Ustaz. Jadi ada banyak peninggalan sejarah lah kalau ikut bandar-bandar lama ni banyaklah peninggalan sejarah. Ya Ustaz. Termasuklah adalah macam-macam lah dikhabarkan ada kuburan Nabi Daniel lah begitu gini, tapi benda tu ada khilaf lah sama ada tak ada, tapi kalau sejarah Firaun tu memang banyak lah. Sejarah Firaun. Dia orang buat museum lah. Sekarang ni ada museum khas untuk ditempatkan mumia-mumia Firaun ni. Firaun, okey. Yang ketiganya, dia adalah antara negara yang Islam sampai awal. Ya Ustaz. Maksudnya zaman sahabat mereka dah sampai ke Mesir. Mesir dah. Jadi adalah sahabat-sahabat Nabi yang ada makamnya di sini. Ya Ustaz. Jadi dan Mesir juga ni pernah, maksudnya kemudiannya pernah menjadi macam tempat yang selamat lah untuk mereka
dia khabarkan wallahu alam, tapi masyhur bahawa dibawa kepala Saidina Hussein ke Oh. Kairo ni. Maka di situlah kemudiannya dibuat masjid Saidina Hussein radhiyallahu anhu, dan adalah dikatakan di situlah ada kepala beliau, sebab ada sejarahnya lah mengapa dibawa kepala saja. Sebab katanya sebab ialah ada niat jahat masa tu Mongol tak silap, masa melanggar Baghdad, melanggar Iraq tu. Ya Ustaz. Jadi mereka terpaksa simpan kepala tu dan bawa lari ke Mesir, dan kemudian dikebumikan di Mesir. Dan kemudian bersama tu ada juga beberapa barang peninggalan yang dikatakan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disimpan tempat yang rapi lah Mesir. Oh. Saya pun kebetulan bila VIP kita Malaysia datang, jadi kita dapat iring lah masuk. Ya Allah, rezeki Ustaz. Rezeki alhamdulillah. Tempat tu dia memang bukan dibuka pada orang awam. Dia hanya orang-orang tertentu saja. Mungkin atas faktor keselamatan kot masih. Ya betul Ustaz. Oi. Kalau benda-benda ni orang curi ke orang apa kan, Oi. orang buat khianat. Harga dia tak ternilai Ustaz. Yalah. Sebab tu kita pelik kalau konon-kononnya ada orang buat pameran ni boleh bawa sana bawa sini. Kemudian ialah buat di kawasan-kawasan yang kita kata yang kecil je lah kan. Boleh semua orang boleh datang, semua orang boleh pegang. Ini saya rasa tak betul lah Masih. Itulah hanya. Sebab benda ni bukan benda yang sangat berharga. Ya Ustaz. Oi, bukan boleh. Scammer tu Ustaz. Jadi kita macam di sini dia lain, dia memang dia jaga tempat tu. Dia jaga, dia maknanya bukan semua orang boleh masuk. Dan benda pun ada beberapa benda lah yang ada kat situ. Antaranya dikatakan rambut, kemudian beberapa helai lah rambut ataupun nyanggut dalam. Kemudian ada pedang apa nama ni, kemudian ada cebisan pakaian, cebisan kulit. Boleh pegang Ustaz? Kita boleh pegang Ustaz? Boleh, dia bagi. Ya Allah, ya Tuhanku. Alhamdulillah. Tapi dia dalam bekas lah maksudnya, dia dalam bekas. Dia bukanlah kita melek. Macam komis tu, macam baju tu. Ya, baju lama kan. Cebisan je, cebisan. Dia bukan cebisan. Tapi bila ni dia ada corong, kita cium bau dia tu, dia bau wangi yang natural. Oh. Ya Allah, tegak mulut rumah saya Ustaz. Allahu Akbar. Dia bukan wangi yang ada minyak wangi. Tak. Allahu Akbar. Dia wangi yang natural. Saya sendiri tanya Syekh tu. Masa ni kan saya tanya imam tu lah yang buka tu, imam sana. Saya tanya dia wangi ke tak, dia bagi cium, dia kata. Lepas tu saya pun cium, dia kata aku beritahu dia punya bau dia, wangi dia adalah bersifat natural, tabi'i, dia kata. Ya Allah. Rezeki itulah. Alhamdulillah rezeki. Jadi itu ialah itu bukan semua orang boleh dapat kan. Kalau ya Ustaz. Saya pun tumpang syafaat lah. Ada orang. Tumpang syafaat. Rezeki. Ini benda ni semua rezeki Ustaz. Betul Ustaz. Ya Allah. Ustaz, kita kembali kepada tajuk kita Ustaz. So yang tengah dengar ni boleh share. Nak tanya soalan, kita bawa tajuk simple je pun. Tapi simple pun bukan simple lah kan. Bukan apa Ustaz. Saya letak kat post status saya level ilmu.
baru-baru ni Ustaz, kan baru-baru ni ada seorang ustaz ngajar, muda-muda bagus. Saya suka cara dia. Kan dia jaga disiplin ilmu dia. Bila dah habis kuliah, biasalah kadang-kadang kan makcik kan bila keluar dia akan tanya personal, impersonal kan, dia nak tanya soalan ni. Dia bagus budak ni, bila makcik tu pergi tanya kat dia, oh ini bukan bidang saya. Oh. Saya suka disiplin ilmu tu. Bukan apa Ustaz? Sebab baru ni kita sambut perayaan. Kan? Ada juga yang terus letak hukum haram sambut. Ya betul. Haram sambut perayaan dia pun betul. Tapi macam saya ni Ustaz, kalau keluarga semua kumpul hari Deepawali tu, takkanlah saya nak pegang pada benda tu. Kan? So, disiplin ilmu Ustaz. Ilmu ni kena ada disiplin. Kan? Macam contohlah Ustaz up status Ustaz pergi Mesir, Ustaz belajar ini. Bukannya semua orang faham, saya pun tak faham. Kan? Sebab bukan level kita. Kan? Bukan level saya untuk ni. Bukan level. Kita, level kita bawah-bawah. So, disiplin ilmu Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Subhanallah. Tapi memang saya bila kami, nama khusus saya ni khusus pengurusan dakwah dan pengendalian fatwa. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Ustaz Usuk. Alhamdulillah. Jadi yang menjadi pensyarah kepada kami ni memang Al-Azhar lah. Dan saya pun memang bila saya yalah panjang cerita kalau saya nak cerita yang dulu-dulu tu macam mana saya belajar nak pergi Azhar tak jadi pergi Al-Azhar dan sebagainya. Ini cerita 35 tahun yang dulu, tak payahlah cerita-cerita. Tapi bila saya kali ni saya ambil masa yang lebih panjang, agak lebih kurang 2 bulan masih. Ya Ustaz. So, kami punya kita kata daurah ni, belajar ni. Jadi pensyarah sini masih dia punya tahap ilmu mereka ni memang tahap tinggi lah. Tahap tinggi lah. Tahap tinggi. Walaupun ialah macam kita kata saya pun suka belajar, saya pun belajar merata-rata. Banyaklah cari ilmu. Tapi di sini setiap hari kelas ni maknanya kita insya-Allah saya akan dapat benda yang baru. Yang maknanya pada peringkat yang advance. Ada apa nama ni, tuan-tuan guru kat sini ya. Maksudnya doktor-doktor, pensyarah-pensyarah sini. Tahap ilmu mereka memang tinggi lah. Ya Ustaz. Lah. Tapi of course lah di sini oleh kerana ada kelemahan sikit dari sudut kadar kemiskinan tinggi dan jadi keadaan tu kurang diurus. Kurang diurus. Sebabnya faktor tadilah Malaysia, faktor kemiskinan, ada faktor orang kalau susah di Malaysia dia bukan fikir dia bukan sempat fikir macam kita nak bergaduh hari-hari ni. Habis-habis. Orang kalau susah ni dia fikir macam mana dia nak cari makan, dia nak bekerja, dia nak apa kan. Tu. Tapi dari sudut ilmu ni maksudnya dia memang ada, dia panggil, kami pun ada belajar satu bab dalam bab dia panggil marhalah al-mudda'i. Tahap-tahap orang yang kita nak sampaikan ilmu tu, atau tahap-tahap orang yang kita nak dakwah kepada dia. Dia ada tahap takhasus, maksudnya tahap orang yang pakar, tahap orang yang tinggi. Dia ada tahap mutawassitah, pertengahan. Ada tahap marhalah yang ni al-ibtidaiyah, dia panggil orang level rendah, level bawah, atau level kampung. Jadi
sama lah, ustaz-ustaz pun dia memang dia ada level-level dia. Ya, betul Dia ada Ustaz. kategori. Ustaz-ustaz pun ada kategori dia. Dan kita pun kita punya kita ada bidang-bidang kepakaran kita. Masing-masing Macam ada kepakaran masing-masing. Abang Nasir cerita tadi kan. Hmm. Maknanya bukan semua orang ada kepakaran dia. Hmm. Ha, dalam semua bidang. Macam contoh, saya bagi contoh lah. Dalam bab faraid Abang Nasir. Ya Ustaz. Faraid. Bukan semua asal nama ustaz je boleh jawab faraid. Jangan tanya. Ha, bukan semua lah maksud saya. Macam Ya Ustaz. kalau kalau di Ipoh ni antara yang terkenal faraid mungkin faraid ni uh, Yu Said lah. Ya. Yu Said. You Ustaz kita. Saya sendiri pun mengajar faraid. Jadi dia ada, dan kemudiannya contoh lagi bab ahwalus syakhsiyah, dia panggil bab nikah kahwin, bab apa rujuk cerai. Ini pun bukan semua orang ada kepakaran masih. Ya Ustaz. Dia ada orang-orang terutamanya yang ialah bila Allah Taala tetapkan saya bertugas di jabatan agama, di pejabat agama, berhadapan dengan kes-kes ini yang banyak, maka itu menjadi kelebihan sikit sebab saya mempunyai pengalaman berhadapan dengan kes. Jadi berhadapan dengan ni, jadi kita sentiasa buat penelitian dan kajian-kajian yang baru. Macam baru ni saya tulis kat satu status sama saya kan. Ya Ustaz. Bila Syekh sebut, saya macam terkejut juga. Sebab dia kata suami isteri yang berkhalwat, dia panggil, kita jangan salah faham maksud khalwat ni maknanya sentiasa ada maksiat kan. Rupanya Ya Ustaz. kita punya definisi khalwat dalam kita punya enactment tu dia tak sama dengan definisi khalwat yang umum. Syekh tanyalah kan. Jadi bila Syekh jawab, dia kata khalwat ni maksudnya dia mesti duduk dalam satu tempat dan ada kemungkinan mereka melakukan persubuhan. Kan? Jadi itu apa nama ni? Itu adalah maksudnya dia punya definisi dia lah. Sebab kami bincang tu kan apa? Sebab zaman ni dia guna AI masih. Ya Ustaz. Jadi isunya adalah adakah maksudnya macam ni, sebab kita bincang bab hukum hukum fiqah. Sebab rupanya macam ni. Kalau suami isteri ni tak pernah melakukan persubuhan masih. Ya Ustaz. Sebabnya mungkin tak kisahlah sama ada suami ada masalah ke apa sebagainya. Okey. Lepas tu tapi mereka duduk sekali dalam rumah satu bilik. Okay. Kalau pandangan jumhur, ulama, maknanya pendapat mazhab Hanafi, Maliki dan pendapat mazhab Hambali, dia dikira sebagai apa nama ni, suami isteri yang telah melakukan persubuhan. Maknanya khalwat adalah pada kedudukan bersubuh, maksudnya pada pandangan pada hukum zahir. Maksud dia gini, saya nak cerita pun susah nak faham sikit kan. Maksud dia gini Masih, wanita yang bercerai belum pernah disetubuhi, hukum dia tak ada edah Masih. Tak ada edah. Wanita yang dia bercerai dalam keadaan dia apa nama ni, dia bercerai dalam keadaan dia belum pernah disetubuhi. Belum pernah disetujui. Edah dia tak ada. Jadi dia Tidak lepas bercerai, dari segi undang-undang kita pun lepas bercerai, dia boleh minta ke hakim boleh bagi kebenaran, dia boleh kahwin. Okey. Dan dia boleh dapat mahar separuh daripada mahar yang dijanjikan lah.
Okey. Oh, diskaun eh? Jadi itu hukum bagi wanita yang dipanggil janda berhias sebenarnya. Oh, tu yang janda berhias tu. Oh. Tapi ni ada tapi ni. Kalau ikut jumhur, kalau mereka dah duduk sekali, dia tak boleh dikira sebagai apa nama ni? Janda berhias tadi. Oh, okey. Tapi pandangan mazhab Syafi'i tak. Dia mesti ada persubuhan. Yang Hmm. ni bincang kemudian lah. Ini bab detail ni. Okey. Hmm. Cumanya kami bincang tu, kan, dia Syekh bincang ni bukan apa menariknya, dia kata. Oleh kerana zaman sekarang ni zaman zaman AI, Ha. macam mana kalau mereka berkhaluat, maksudnya mereka bersembang dalam menggunakan telefon, video conference, video call. Mereka dua-dua suami isteri, dua-dua tak pakai baju, telanjang dua-dua, maksudnya sembang yang menggairahkan. Ha. Adakah ni dikira sebagai khalwat ataupun tidak? Ha. Kan? Itu dia kata menariknya sebab apa? Saya tengok perbincangan mereka ni yang masih bila datang satu benda yang baru, Atau dia lagi luas Ustaz bincang perbincangannya tu. ahli fatwa dia tak ketinggalan masih. Itu yang saya tengok menarik. Jadi ahli fatwa ni bila datang benda baru je mereka terus bincang. Mereka terus ada perbahasan. Mereka terus ke depan. Dia sepatutnya ahli fatwa kita macam itulah Abang Nasir. Saya bukanlah Advance ke depan. saya bukanlah nak melecehkan siapa, tapi nak tunjuk kata dekat sini ni dia macam tu. Dia tak. Maksudnya jangan kita biarkan kita ke belakang, kita duk sibuk Ya, bincang betul. benda yang dah bincang benda dah lama, kan? Itulah Ustaz. Dia kena advance ke depan. Ya, itu peringkat orang ilmuwan yang ada takhasus apa nasi. Yang ada orang kata apa? Yang ada pengkhususan, kemahiran atau keahlian. Nasir Abu Samah, tarikat, jangan ikut tarikat tarikat Jarum Syiah. Ini satu hal lagi. Ini okey, baik. Saya macam ni. Itu yang kata-kata bagus juga Nasir. Kita kena bincang secara ilmiah Nasir. Ilmu. Okey. Tarikat ni, tarikat ni asal daripada perkataan tarik. Tarik ni maknanya jalan. Ini maknanya jalan. Ya. Mereka cari jalan apa? Mereka cari jalan untuk apa? Sebenarnya kita boleh dikatakan hampir sepakatlah umat Islam bahawa kita orang Islam ni ada 3 usul utama yang kita kena belajar dan amal, iaitu yang pertama akidah, bab iman, yang kedua syariah, bab amal, hukum hakam, dan yang ketiga bab akhlak ataupun bab suluk. Dan termasuk bab akhlak ni adalah tasawuf, ya. Termasuk bab hati. Akhlak ni dia bukan akhlak pada jasad saja, tapi dia termasuk juga akhlak pada hati, akhlak pada dalaman. Ya Ustaz. Jadi tasawuf ni adalah perkara yang membincangkan perkara dalaman, hati, ikhlas, khusyuk, tawaduk, kan, sabar, begitu juga menghilangkan sifat-sifat mazmumah seperti sombong, bongkak. So orang tarikat ni bukan jalan-jalan orang Ustaz kalau ikut kan. Nanti okey. Jadi itu dia punya matlamat dia, kan. Itu dia punya matlamat dia itu. Dia punya perbincangan dia. Okey. Jadi untuk mencapai tasawuf ni, dia ada beberapa jalan lah. Dia ada banyak jalan. Antara jalannya adalah dengan cara kita berilmu, kita belajar dan beramal. Dan salah satu daripada jalan yang disediakan oleh para ulama kita adalah tarikat. Tarikat ni maknanya tarik, jalan.
jalan yang disediakan oleh para ulama yang kita panggil musyrif, ulama yang bukan dia panggil apa nama ni? Allahumma salli ala Muhammad. Mursyid. Ulama Ya yang Ustaz. mursyid. Uh, jadi dia uh, ulama ni oleh kerana dia telah melalui proses jalan itu, iaitu dengan zikir, dengan zikir-zikir, dengan maka dia akan membimbing kita untuk melalui proses jalan. Untuk apa? Supaya kita dapat akhirnya dia panggil berjalan pergi menuju kepada Allah. Itu secara majazi. Secara majaz, secara perkataan perumpamaan. Menuju kepada Allah ni bukan maknanya Allah tu ada tempat di mana-mana kemudian kita pergi. Bukan. Maksudnya Dengan hati kita tu nak dibersihkan supaya kita boleh mencapai maqam yang disebut sebagai nafsul mutmainnah, sekurang-kurangnya kan. Jadi tarik ni adalah jalan yang ditunjukkan oleh para ulama. Maksudnya jalan yang macam mana, berapa banyak kena berzikir untuk orang-orang tertentu. Orang yang banyak melakukan dosa mungkin lebih banyak disuruh untuk istighfar dan sebagainya. Baik. ya Ustaz. Dia punya point Abang Nasir. Maknanya tujuan dia adalah tujuan beramal untuk mencapai zauq ataupun rasa supaya pergi ke arah tasawuf tadi. Apa nama ni, dan itu salah satu daripada jalannya. Okey. Ya Ustaz. Jadi kita tak boleh kata sebut je tarikat semua sesat. Kita tak boleh kata Tak gitu. boleh. Tak dinafikan memang ada yang sesat. Ya betul. Dan sesat ni dia bukan pada tarikat je Abang Nasir. Pada akidah pun ada yang sesat. Ha. Pada bab syariat pun ada yang sesat. Okey. Sebagai contohnya ada orang dalam bab syariat, contohnya lah kan. Contohlah yang kita kata sesat, contohnya apa yang berlaku pada Syiah, bahawa Syiah membenarkan mut'ah. Kahwin mut'ah. Mengharuskan mut'ah. Pada ulama kita Ahli Sunnah wal Jamaah bahawa mut'ah ini berdasarkan kepada nas pada perang Khaybar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah mengkhabarkan bahawa Nabi SAW telah mengharamkan mut'ah. Baik. Jadi umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah kata mut'ah ni adalah haram. Siapa yang menghalalkan mut'ah hukumnya adalah berdosa dan termasuk kategori sesat pada bab syariat. Apa Nasir? Sesat bab syariat. Okey. Ini contoh, saya bagi satu contoh kan. Maksudnya dalam bab syariat pun ada yang kita kategorikan sesat. Dalam bab akidah pun ada kategori sesat, seperti contoh dalam bab akidah tentu saya sebut senang lah, saya tak nak berbalah yang ni. Saya sebut yang ulama sepakat kata sesat. Contohnya adalah Mu'tazilah contohnya. Mu'tazilah yang mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Sebagai contoh. Jadi ini pegangan yang kita kata sesat. Salah. Jadi pada akidah pun ada sesat manusia. Pada syariat pun ada sesat. Pada tasawuf, tarikat pun ada yang sesat. Ya Ustaz. Jadi kita tak boleh pukul yang kata pukul kata bila sebut tarikat, sebut tasawuf, semua sesat. Yang ni satu mana cara faham yang ulu, yang melampau, dan juga tak menunjukkan kematangan ilmu lah. Maksudnya saya sarankan supaya sahabat kita tadi cari juga guru-guru lain untuk belajar, untuk kita faham. Jangan kita bercakap dalam keadaan kita tak ada ilmu. Wala takfi ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada ulaika Allah SWT, Muhammad surah Al-Isra ayat 36 kan. Semuanya kata Allah Ta'ala, semuanya akan disoal oleh Allah.
Kerana ulaika alaihim Allah SWT, saya tak boleh nak ingat lah. Ha. Ini baru pukul 3:30 pagi. 3:30. Ustaz, dia bukan apa Ustaz kadang-kadang tu. Mas'ulah. Maknanya jangan kamu cakap benda yang kamu tak tahu. Ya Ustaz, betul Ustaz. Allah kata di akhirat nanti, apa yang kita lihat, ini apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa nanti akan disoal oleh Allah SWT. Nauzubillah. Ustaz, timbul ini saya pernah berdepan benda ni lah kan. Sebab dia ni pasal sambut di Pawali lah ni. Saya cakap dia ni sebab dia komen dalam FB saya, pasal tu saya ni. Dia belajar dengan satu guru je Ustaz. Tahu saya kenal dia. Dia belajar dengan satu guru je. Dan dia terus letakkan hukum haram terus sambut. Mana boleh kita ni kan ni semua. Tapi dia berguru dengan seorang itu je lah. Dia cakap dia lepas tu screenshot hantar apa yang guru dia cakap. Saya cakap mana boleh macam tu. Jangan ambil satu je. Belajar tu guru tu biarlah ramai. Sila Ustaz. Baru ni pun kami ada bincang masih, tapi disebut kat sini dia panggil ilmu berkenaan dengan fiqh dakwah. Fiqh pada dakwah. Dakwah. Hukum yang kita berkaitan dengan dakwah. Dan dia memerlukan kepada kefahaman yang mendalam. Betul. Dan bahkan disebutlah kan, oleh kerana negara kita pun negara yang majmuk ya. Ada fiqh ta'ayush. Fiqh pada hidup bersama dengan orang bukan Islam. Ya. Tambah lagi pula berasal daripada keluarga yang masih beragama Hindu. Baik. Jadi isunya adalah sejauh mana kita dibenarkan mengucapkan ataupun kita menghadiri majlis-majlis yang dibuat kan. Sebenarnya Islam sudah membuat had batasan manusia. Ya Ustaz. Dinukum agama kamu, agama aku, agama aku. Selagi mana perkara tersebut bukan, maksudnya yang kita join tu bukan upacara keagamaan, tak ada masalah. Jadi contohnya memanglah ada khilaf. Ada ulama kata tak boleh. Tak boleh ni kita kena tengok. Kadang-kadang ulama yang kata tak boleh ni ulama yang berada dalam negara yang tidak ada dia panggil apa? Tidak ada agama-agama lain dalam negara. Dia Islam ni boleh kata 90% lebih. Ataupun boleh kata hampir 100%. Jadi tentulah wakiknya, dia panggil wakik, fiqhul wakik. Wakik ni sama dengan keadaan negara kita yang ada percampuran yang banyak. Kita tidak membenarkan umat Islam untuk join upacara agama. Ini memang dilarang. Saya pun pernah ditanya pada saya satu soalan. Isteri dia Cina. Cina tetap Cina kan? Tapi dia Muslim. Kan? Cina tetap Cina. Kadang-kadang salah faham. Ingat bila masuk Islam je isteri Melayu. Tak. Isteri dia Cina. Kan? Jadi isteri dia nak balik ke kampung kerana ada macam dia orang ada lah majlis dia orang apa benda macam hari nenek moyang ke begitu. Tapi masa tu adalah masa berkumpul keluarga. Berkumpul keluarga. Jadi saya kata isteri boleh balik untuk berkumpul keluarga, tapi dia jangan join masa upacara lah. Kan? Maksudnya masa upacara keagamaan tu dia tak join lah. Kan? Jadi kalau macam sebagai contoh Abang Nasir sini pun adik-beradik sambut di Bali, sambut raya lah kita kata. Sambut raya. Jadi persoalan hari tu pun Syekh tanya, boleh tak kita ucap selamat Christmas dan sebagainya. Masa kami bincang tu Syekh kata hukumnya harus. Sebab kita bukan redha pada kita bukan redha pada dia. Kita bukan redha pada kekufuran syirik dia. Cuma kita hanya pada perkara yang melibatkan hubungan sahaja. Menjaga punya hubungan silaturahim sama adik-beradik, sama ini sebagainya. Jadi saya rasa ada banyak benda dalam agama ni yang kita kena tanya dengan orang yang mempunyai kepakaran
Dan antara benda yang paling menarik, saya pun dapat 1-2 hari ni, antara perkara yang sangat penting dalam memberi sesuatu fatwa ni Abang Nasir adalah wakil. Wakil ni maknanya hal keadaan yang khusus untuk orang itu ataupun untuk tempat tu atau untuk kawasan tu. Tiap fatwa mesti mengambil kira perkara tu. Kalau sekadar merujuk kepada kitab Abang Nasir, Tak jadi. itu tak panggil fatwa. Itu bukan betul. Itu bukan fatwa. Untuk kes Abang Nasir tadi dia memerlukan bentuk fatwa. Dia bukan bentuk hukum dalam kitab. Sebab dia ada beza Abang Nasir kan. Dia panggil hukum yang ada dalam kitab ni dia panggil fiqh. Itu dia panggil fiqh. Syekh pun bagi 3. 1 syariat, 2 fiqh, 3 fatwa. Syariat ni apa? Syariat ni apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Maka apa yang ada dalam Quran dan As-Sunnah itu adalah syariat. Manakala fiqh apa? Fiqh adalah kefahaman para ulama kita tentang syariat. Maka dikeluarkan hukum. Ini hukumnya harus, hukumnya wajib, hukumnya begitu, hukumnya begini. Ni. Manakala fatwa pula, fatwa adalah perkara khusus lagi yang dikeluarkan hukum pada orang tertentu, tempat tertentu, kes tertentu berdasarkan kepada pengkajian para ulama tadi, berdasarkan kepada kes tersebut, melihat kepada pandangan-pandangan ulama. Sebab tu dia berubah. Dia tak sama. Kita dari segi fatwa pun dia tidak boleh terikat dengan mazhab. Iaitu sebab pemberi fatwa ni dia ada beza. Jadi dalam kes Abang Nasir tadi, mungkin Tok Guru dia bagi pandangan ikut kitab fiqh, satu dua hukum yang dia ambil daripada kitab fiqh, tapi itu menunjukkan bahawa dia belum sampai kepada satu peringkat yang dipanggil pangkat orang yang mempunyai kemahiran untuk memberi fatwa. Sebab itu Abang Nasir, saya ulang sekali lagi, kalau Abang Nasir ingatlah, mufti ni kita sebut apa? Sahibus samahah. Sahibus samahah. Samahah ni maknanya orang yang ada toleransi. Kan? Pemilik kepada toleransi. Kenapa disebut samahah kepada mufti? Toleransi maksudnya seorang mufti bila memberi fatwa dia mesti melihat kepada wakil. Dia bukan boleh main saja-saja bagi. Dia mesti bersifat toleransi. Dia bukan bersifat ada hukum, tengok orang ni hukumnya haram, terus haram, terus tak. Dia akan berbeza dengan orang yang mengajar fiqh saja. Ya Ustaz. Itu pun beza Masih. Ya Ustaz, betul Ustaz. So Ustaz pun nak baring kejap lagi nak subuh nanti, nak rehat. Ustaz, sebelum Ustaz, kita ni bukannya ramai sangat orang dengar pun, tapi saya akan upload dalam YouTube nanti kan. Tapi itu bukan matlamat kita lah kan. Pasal tak ramai orang kita tak buat. Tak ada ramai ke sikit ke, kita tetap on juga kan. Ya. InsyaAllah. Dia bukan Dia apa Ustaz. Masih. Kalau Abang Nasir lepas ni Abang Nasir masukkan dalam Facebook ke YouTube ke, InsyaAllah yang dengar hari ni tak ramai, tapi nanti ada orang kemudian yang dengar. Dia akan dengar insyaAllah. Mudah-mudahan Allah lah yang membuka hati untuk mendengar. InsyaAllah. Ustaz, lagi satu Ustaz. Sebelum kita tutup Ustaz. Untuk orang awam ni. Kan. Ada pernah Ustaz, dia tanya. Dia terus tanya dekat Ustaz. Kita ni bab solat ni sampai bila nak belajar? Katanya. Sampai bila nak belajar bab solat ni? Solat katanya. Tak habis-habis wudu. Bila kita belajar baru tu, oh aku silap. Kan? So, bukan apa saya selalu kita belajar bawah-bawah ni dalam basic-basic ni dah. Kan? Kita dapat yang ini, sikit-sikit kita naik. So, level orang awam ni Ustaz minta bagi nasihat Ustaz. Orang yang level awam ni cukup. Baik. Salah satu perkara yang kami bincang dekat sini juga Abang Nasir. Zaman ini zaman yang dia panggil apa nama ni? Zaman yang beratlah, khatir syiddan. Maknanya
masalah banyak sebab apa tau? Sebab zaman sekarang ni kita menggunakan media sosial, media yang agak terbuka. Semua orang bercakap macam pakar. Muftah. Ni betul Abang Nasir. Semua orang nak bercakap macam pakar. Jadi kita tak bagi ruang kepada orang yang mempunyai kemahiran untuk bercakap. Ini pada orang awam, nasihat saya yang pertama, kita bercakap had yang kita tahu sudah. Dah. Kita jangan terlebih daripada pengetahuan kita. Tak kisahlah daripada apa pun. Dan kalau kita rasa kita belum cukup ilmu dalam bab tu, kita belajar lagi. Belajar lagi. Macam bab solat kan. Bab solat ni benda yang complicated Abang Nasir. Bahkan Ya Ustaz. berjilid-jilid ulama bincang pasal bab solat. Jadi kalau dia kata tak habis bab solat, memang tak habis. Bab solat Tak habis. dan macam contoh imam-imam kita, bila saya buat kursus dulu, kita baca kitab Fiqhul Ma'mum wal Imam kan. Apa nama ni? Apa nama ni? Pada imam-imam. Kepada imam-imam bukan. Pada imam-imam pun maksudnya bila kita faham ada macam-macam benda baru yang kita belajar. Betul Ustaz. Kan betul? Ini Lagi dibincang lagi lu Lagi dibincang lagi lu ini bukan kepada makmum, kepada imam. Kan? Imam, baru imam. Maksudnya kita ni contohlah kalau kita rasa kita dah puas belajar dalam bab solat, tak apalah pergilah belajar dalam bidang lain, tak ada masalah. Tapi janganlah kita pelekehkan orang lain yang belajar bidang itu. Kan? Janganlah kita rendahkan. Okey. Yang pertama saya sebut tadi, jangan kita jadi istilahnya palatau lah. Semua benda kita nak cakap. Palatau. Kena tahan jugalah. Kan? Tambah zaman ni memang semua orang nak bagi komen. Bahkan saya seorang pensyarah ni perempuan. Doktor, Profesor Dr. Ghada Muhammad Amir. Ya. Dia memang pakar betul AI ni. Dia memang menjadi pensyarah kepada tentera-tentera dekat sini, semua bidang mana ketenteraan lah apa sebagainya. Okay. Dia beritahu, dia kata antara benda yang kita tak perasan, dia kata sebenarnya musuh kita sekarang ni menggunakan kita melalui media sosial. Dia menggunakan kita. Antara benda yang saya pun baru perasan, dia sebut semalam, dia kata satu benda yang percuma ni, izakana majanan, dia kata jadi kamu jangan rasa bahawa kamu sedang menggunakan dia. Sebenarnya dia sedang menggunakan kamu. Jadi antara benda yang dia menggunakan kita ni, dia memecah belahkan kita, dia merosakkan hubungan kita, dia menjadikan kita bersengketa, kita bergaduh dan sebagainya. Dan hatta kalau boleh dia nak sampai kita jadi berperang-perang sesama saudara kita. Berlaku di negara-negara Islam lah, yang telah berlaku di Syria, di Libya dan sebagainya. Jadi mereka boleh mencapai kepentingan mereka. Keren pula. Dengan cara macam tu. Jadi kita ni tanpa sedar, rupanya kita tak dibayar gaji pun, kita tak apa. Tapi kita digunakan oleh mereka. Kita telah digunakan oleh mereka. Kita jadi ejen mereka, seolah-olah kita bekerja dengan mereka. Tapi kita tak tahu pun. Tapi kita dengan apa dan sebagainya, kita posting, kita begitu begini, orang ni tak betul, orang ni tak betul, orang semua ni tak betul. Salah. Sebenarnya iyalah, itu antara lah saya rasa, subhanallah, betul lah kita banyak tak perasan benda ni. Sebab itu kita jangan jadikan kita punya media sosial ni untuk maksudnya palatau tadi, ataupun untuk kita bergaduh-gaduh kan. Untuk kita maksudnya bertekak sama-sama kita. Kita kalau boleh orang-orang yang tak ada ilmu ataupun tahap awam, dia bincang tahap dia, bincang apa benda yang dia boleh share. Dia boleh share ilmu-ilmu yang mana yang bermanfaat. Ya Ustaz. Daripada dia tulis benda-benda yang menyakitkan hati orang, merapu dan sebagainya.
pada ustaz-ustaz dan sebagainya pun saya pun berharap sangatlah tolonglah stop kita terus berterusan bergaduh pada aliran menyebabkan akhirnya orang awam akan rasa macam kami pun dah tak tahu macam mana nak cakap Apa hal ustaz-ustaz ni je yang bergaduh. kan. Jadi dia tidak memberi imej yang baik lah sebenarnya kan. Ya ustaz. Tanpa sedar dia bagi imej yang tak imej dia sendiri, dia mencalahkan imej dia sendiri tanpa sedar. Saya tengok ada satu lagi saya nak komen, masih sikit lagi. Ya ustaz. Ada satu mamat ni dia memang suka sangat mengkritik muamalat, sistem muamalat Islam ni. Yang ada sekarang. Dia kata semuanya adalah riba, kafir, apa. Satu lagi syarah ni ada sebut salah satu pemikiran yang ada dalam zaman ni dibina adalah pembentukan pemikiran Khawarij. Tanpa disedar. Khawarij ni maknanya semua orang tak betul mana sih? Itu salah satu. Semua orang tak betul. Maknanya semua orang tak ikut Quran, semua orang tak ikut hadis. Sedangkan yang menyusun ilmu-ilmu muamalat yang ada sekarang ni adalah para ulama. Saya sendiri pun belajar muamalat ni dengan ulama-ulama yang hebat-hebat. Mereka ni bukan saja-saja bodoh-bodoh je main letak-letak je. Yang ni kita bagi halal lah. Yang ni kita bagi boleh lah. Semuanya ada sandaran masih. Ya ustaz. Walaupun mereka salah, itu dalam peringkat ijtihad masih. Sebab dalam bab muamalat ni al-aslu fil muamalat al-ibahah. Asal pada muamalat ni harus. Jadi muamalat dengan ibadat dia punya kita kata apa? Dia punya garis panduan dia tak sama. Maksudnya kedudukan dia di antara ibadat dengan muamalat. Ya Jadi ustaz. orang yang bincang ni saya yakin benda tu pun dia tak tahu. Tapi duduk kata ini semua riba hari-hari. Saya masuk. Mamat kata sains ni. Saya masuk lah. Saya nak minta naik ke atas, saya nak cakap dengan dia. Tapi setakat ni dia tak pernah dia naik lagi lah. Tak naik lagi. Ramai juga orang yang terpengaruh dengan dia. Ya Allah. Terima kasihlah bagi kesedaran. Dia kata kafur ni semuanya menipu. Aduh. Ada orang tanya dia, macam mana dengan pandangan dia tentang khairat kematian yang orang buat sekarang yang di masjid-masjid surau. Yang tu pun saya tak setuju, dia kata. Sebab apa? Akhirnya orang tanya sebab apa, dia kata sebab duit ni bila kalau dulu dia kata zaman dulu bila orang kutip duit ni, bila orang ada kematian, orang kutip duit, lepas tu terus bagi semua dekat rumah. Dia kata, sekarang ni kutip dulu, kutip siap-siap. Lepas tu bila berlaku sesuatu baru bagi. Lepas tu duit tu pula ada dilaburkan. Itu saya tengok daripada komen tu saya pun tahu dia jahil lah Masih. Jahil tu kira bahasa baik lah Ustaz. Ustaz, jahil tu kira bahasa lembut lagi. Bodoh sebenarnya. Allah. Fiqah ni sifat dia berkembang Masih. Kita mana boleh berhukum dengan dulu. Kan? Dulu orang dulu buat macam ni. Maknanya adakah dulu itu sebagai hukum? Adakah dulu itu sebagai adakah dulu itu sebagai fiqah? Macam mana? Kan? Mana boleh dia berhubung dengan dulu? Kan? Fiqah ni sifatnya berkembang. Kan? Kalau saya bagi satu contoh Masih. Saya bagi satu contoh Masih imam kita ni bukan orang biasa-biasa. Imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah kata orang yang mafqud, orang yang hilang. Ni cerita dululah kan? Orang yang hilang boleh diisytiharkan mati selepas 4 tahun. Selepas 4 tahun. Okay. MH370 berapa lama kerajaan kemudian isytihar mereka mati? Lama juga Ustaz. Saya pun dah lupa. Setahun je. Setahun je. Jadi bolehkah kita kata ini keputusan yang haram, keputusan yang berdosa sebab dulu Imam Syafi'i kata 4 tahun. Ini yang saya kata kalau macam itu cara bincang, memang cara bincang orang jahil lah.
Dan Ha. betul lah Ibu dia kata aku boleh mengalahkan 100 orang alim jika berhujah dengan ilmu, tapi aku susah nak bincang dengan seorang jahil. Sebab apa? Sebab orang alim ni rasa bila bincang ilmu dia bincang ikut landasan. Dia ada dia punya track dia. Hmm. Hmm. Tapi kalau orang apa nama ni? Jahil. Kalau orang yang tak ada ilmu dia akan ikut masuk ke sana, dia masuk ke sini. Sekarang kita cakap macam ni, dia masuk ke sana, dia masuk sini, dia masuk ke sana. Dia tak ada Dia nak tak ada menang landasan. juga. Ya. Jadi gitulah. Memang sains sihir kerana apa ni? Sebab pandangan mata selalu tipu. Ini bab lain. Pandangan mata selalu tipu dengan nafsu ni bab lain. Sains lain. Sains sebahagian daripada ilmu. Sebahagian daripada ilmu yang memerlukan penelitian, pengkajian dan kemudiannya mendatangkan kepada hasil. Sebahagian sains diterima, sebahagian sains jadi teori, sebahagian sains berubah berubah teori, ya. Dia tak belajar usul fiqh. Memang tak ada lah tu. Kan? Memang tak ada lah. Memang tu saya kata tadi, saya tengok cara dia bercakap ni memang orang yang kononnya semangat tapi ilmu tak ada. Sebab itu Abang Syed, Kosong. kita perkara pertama kita kena letak kalau bersemangat, ilmu dulu. Sebab Ilmu apa? dulu. Kalau tengok dalam masa kumpulan Khawarij ni, sebab apa? Sebab mereka bersemangat tapi tanpa ilmu yang betul. Kosong. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. lagi, Abang. InsyaAllah Ustaz. Ustaz, minggu depan kita bercuti sebab kami nak pergi rombongan meminang ke Sempurna. Oh, beres. Cantik. Tolong doakan Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Tolong doakan semua berjalan lancar. InsyaAllah balik tu kita buat live balik. Wallahu a'lam, minta maaf dari kami. Ada anak yang nak kahwin ke? Anak lelaki yang bongsu tu. Oh, okey. Pergi Minang dulu. InsyaAllah. So, minta maaf dari kami kalau ada tersalah bahasa. Kan, ini kita sharing je. Tak ada nak berat-berat sangat. Tak ada apa benda. Tak ada terasa pun apa pun tak ada. InsyaAllah. Kan, kalau maaf, minta maaf dari kami. Hari ni hari Jumaat. Banyakkan selawat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.